A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha. Ya berapa harakat? 4 harakat mad munfasil. Mad munfasil kat sini. 4 harakat kita baca. Ya ayyuha. Ayyuha, ya ini ada ya bertasydid kat sini. Maka hamzah ini apabila habis saja sebutan hamzah satu harakat bagi atas kemudian untuk masuk ke sebutan huruf ya, nak masuk kepada sebutan huruf ya, berpindah kepada sebutan huruf ya, maka beratkan sebutan ya tu beratkan sebutan ya ayyuha ayyuhalladzina alladzi tu lidah keluar alladzina amanu dua harakat mad badal. Macam mana kiraannya? Kita kira dua kali hamzah yang berbaris atas. Amanu. Nu kat sini waw, kemudian bertemu dengan hamzah kat sini. Jadi dua kalimah. Waw berada di akhir kalimah amanu, hamzah berada di awal kalimah in. Maka kalau pertemuan begini namanya pertemuan munfasil. Pertemuan ini munfasil. Maka namanya mad munfasil kat sini. Waw ini waw mad munfasil. Jadi baca 4 harakat. Amanu intu. Nun sakinah bertemu ta, ikhfa haqiqi. Macam mana cara baca ikhfa haqiqi bila nun sakinah bertemu ta? Kita perlu ingat bahawa setiap huruf ikhfa yang 15 itu, apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang 15 iaitu huruf ikhfa itu, maka kita kena tahu bahawa cara bacaannya tak sama. Cara kita nak baca, nak dengungkan kat situ dia tak sama. Bukan kata kita baca satu cara saja, tak. Dia tak sama jadi kat sini macam mana cara dia? Nun sakinah bertemu ta dari sudut tabaqat dia. Maka kat sini nun sakinah bertemu ta dipanggil idgham, ikhfa di tabaqat yang pertama, martabat yang pertama, a'la. Itu kenapa a'la? Sebab nun sakinah dengan ta itu tempat keluarnya dekat, sangat dekat. Itu hamzah berbaris bawah satu harakat. Selepas kita habis sebut satu harakatnya selepas itu terus kita berpindah ke makhraj ta. Jangan pijak makhraj ta masa kita dengung. Masa dengung itu makhraj ta tidak dipijak. Panjangkan dengung kat situ. Tu baca nipis. Okey. Sekejap ya. Tu baca nipis. Jangan baca tu. Tu itu jadi ta dah. Ta itu tetap nipisnya, tetapi tempat keluarnya sama dengan tempat keluar huruf ta. Ta dengan ta ini tempat keluarnya sama. Keluar dari rumah sama. Maknanya adik-beradik kat dua ni. Dari sudut tempat keluar. Tu cuma sifatnya berbeza. Perangai ta ini perangai dia nipis, ta pula perangai dia tebal. Tuti, ta. Jangan sebut ta itu bila sebut ta berbaris bawah, maka jangan sebut tuti. Tuti kedua-duanya ta. Jadi ta yang pertama tu itu bunyi nipis. Ta itu bila berbaris bawah dia bunyi ti. Tengok bibir saya jatuh ke bawah. Tuti dua harakat. Ulladhi tuti'ulladhi alladhi keluar lidah. Alladzina kafaru kafa. Dua-dua nipis. Muraqqaq apa maksud muraqqaq? Huruf yang bersifat dengan sifat nipis. Huruf yang dibaca dengan bacaan nipis. Kafa bunyi nipis. Jangan kafa. Biasanya orang baca begitu. Kafa sebab apa? Sebab ra ni tebal. Ra bagi depan dia baca tebal. Jadi bila ra ini tebal, maka dia berjiran pula dengan fa, maka fa tu biasa jadi tebal. Kafaru.
Tak percaya, cuba try. Masing-masing try. Jadi tebal ke jadi nipis huruf fa tu? Cuba buat. Kalau bunyi kafa, maka itu ketahuilah itu cara yang tidak tepat. Kafa. Dari sudut sifatnya. Makhraj betul. Tapi sifatnya salah. Okey. Kena sebut kafa. Kafaru. Ru baca tebal. Jangan sebut ru. Itu nipis. Kafaru. Ru dua harakat. Mat tabi'i. In tuti'u alladhina kafaru yaruddukum. Ya ra baca depan. Sekali lagi ra ni baca tebal. Ya ru. Kemudian bertemu dal. Yaruddu. Bila bertemu saja dengan dal, maka bibir tidak muncung. Ya ru, muncung ra. Ya ru. Kita berpindah ke makhraj dal, sebutan dal. Tempoh yang pertama, ya rud. Dah kembali balik ke makhraj dal. Jangan sebut ya ruddu. Jangan sebut dal dalam keadaan berpindah ke makhraj dal, dalam keadaan bibir masih muncung. Muncung ra ni. Ini muncung ra. Jangan. Ya ruddu. Bukan. Itu bukan kaedah yang betul. Sebut dia. Macam ni. Ya ruddu. Kembali dulu. Sebab apa dia? Dal tu sukun yang pertama. Ya ru. Tu kita sebut. Pertama tu sukun. Ya rud. Tu sukun. Kemudian du. Du tu dua harakat. Tengok mulut saya. Ya ruddukum ala. Mim sakinah bertemu ain. Izhar syafawi. Ala kat sini makhrajnya di tengah, tekak yang tengah, kerongkong yang tengah. Ala alif ni baca berapa harakat? 4 harakat mad munfasil kat sini. Alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah begini, mad munfasil, mad jaiz munfasil, 4 harakat baca. Ala a'qa, nipis, kemudian selepas itu bertemu ain. Tengok makhraj ain, hamzah kat mana? Makhraj hamzah berada di pangkal halqum kat sini. Tekak kat sini, pangkal kat sini. Baca nipis, kemudian berpindah ke makhraj ain yang sukun tengah. Tengah tu. Qa baris atas, 2 harakat baca. Qa, bibir saya tak muncung. A'qabikum fa, mim sakinah bertemu fa, izhar syafawi, maka dengungnya dengung pendek mim tu. Kum fata, a'qabikum fata, fatanqa, nun sakinah bertemu qaf, ikhfa haqiqi. Okey. Sebab tu ulama kalau kita tengok dalam kitab-kitab sama ada kitab mutaqaddimin atau mutaakhirin, imam-imam mutaqaddimin atau mutaakhirin, mereka bila sebut pasal ikhfa ini, biasanya mereka akan sebut cara menyebut dua ikhfa yang pada 2 huruf, qaf dan kaf. Biasanya dia berbeza daripada ikhfa pada huruf-huruf lain. Dari sudut tabaqat maratib al-ikhfa ini pun, qaf dengan kaf berada di adna, maksudnya ikhfa paling bawah. Kenapa dia? Nun dengan qaf kaf jauh makhrajnya. Jadi cara ikhfa nun di sisi qaf, nun ataupun tanwin di sisi kaf, dia berbeza daripada ikhfa huruf-huruf yang 15 yang lain, baki huruf 15 itu. Sebab tu kita kena hati-hati bila kita baca ikhfa kat sini. Nun sakinah bertemu qaf, nun sakinah bertemu kaf, satu cara saja. Tanqa. Jadi makhraj di bawah ini ditutup, makhraj di bawah ditutup. Suara hanya keluar daripada atas. Tanqalibu, itu dah kaedah secara musyafahahnya, turun secara bersanad yang sahih sampai kepada Rasulullah. Jangan sebut fataqa, hanya sebut fatang, dan dengung itu tebal. Tanqalibu. Dan ada satu kesalahan bila kita membaca ikhfa di sisi huruf qaf ini, jangan baca macam ni. Fatau, jangan muncung bibir. Fatanqalibu. Bila kita muncung bibir, maka suara akan pergi ke bibir. Masa tu dah bukan bunyi qaf dah, bukan dengung di sisi qaf, tetapi dengung pada waw.
jadi idgham. Fatanqalibu. Ramai macam tu. Macam orang baca macam ni. Min qabl. Min. Jadi suara dah pergi ke bibir, bukan pergi ke makhraj qaf. Makhraj qaf di pangkal lidah. Fatanqa, qa tanpa muncung. Qalibu, bu dua harakat mat tabi'i. Fatanqalibu khasirin. Kha, bibir tak muncung juga. Kha dua harakat. Khasirin. Ra ni baris bawah, kita baca nipis. Ya, ini jadi mad arid lis sukun. Bila waqaf pada nun, maka ingatlah bahawa dengung nun ini tidak akan jadi panjang. Sirin, sirin. Jangan baca macam ni. Khasirin, khasirin. Jangan baca macam tu. Okey, baik, kita ulang balik ayat ni. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم. Okey, kalau tak cukup nafas macam mana Ustaz? Tak sampai ke aqabikum, boleh waqaf kat yaruddukum. Paling kurang waqaf kat yaruddukum. Bila waqaf kat yaruddukum ataupun waqaf pada aqabikum, ibtidak dia balik, mula balik kat yaruddukum. Ambil sini ke balik. Yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Baik, terus. Ayat seterusnya, ayat 150. Balillahu, balillahu. Ingat baris bawah bali, la, lu, li. Jangan baca balillah, bale. Ramai orang ni dia tersilap bila baca dalam kalimah. Baris tu jadi salah bila masuk dalam kalimah. Bila dia eja betul, la, lu, li. Okey, cantik. Tapi bila jumpa, bila baca dalam kalimah, alignment baris tadi tu sudah bertukar. Dia tak jadi li dah, jadi le. Macam orang baca lu juga. La, lu. Dia tak jadi lu, dia jadi lo. Macam ni. Balillah, bale. Salah tu. Balillah. Balillahu maula. Hu. Ha, hu, hi. Ha, hu. Tetapi ramai orang baca balillahu maulakum. Ho. Tu bukan baris depan tu. Dia macam baris depan, tetapi tidak tepat sebagai baris depan. Balillahu maulakum. Hu maula. Hu mesti muncung betul-betul. Hu maulakum. Waw jadi wawlin. Maula dua harakat. Maula dua harakat mat tabi'i. Maulakum. Kalau waqaf, maka dengung pendek saja. Kum. Kalau sambung, mim sakinah bertemu waw, jadi izhar syafawi. Jadi izhar syafawi. Kalau waqaf, tak ada masalah lah. Kalau ibtidak, maka mim sakinah ni jadi izhar syafawi. Wa huwa, jadi beratkan sedikit sebutan pada huruf ha. Wa huwa, wa huwa, kena beratkan sebutan pada huruf ha. Jangan baca wa huwa khairu, wa huwa khair, bukan. Wa huwa, masing-masing cuba. Bila saya bagi contoh, masing-masing cuba. Jangan sekali-kali baca wa huwa khairun. Wa huwa khairun. Wa huwa khairun. Kha tebal. Kha. Khay. Ya tu bila ya lin turun suara ke bawah. Khairu. Ra baca tebal. Khairun. Panjangkan dengung. Nun musyaddadah. Wajibul gunnah. Panjangkan dengung. Khairun. Khairun. Na dua harakat mat tabi'i. An-nasi. Sad. Baris bawah. Sa, su, si. Si. Jangan sebut si. Si. Nasiri. Orang ni baris bawah baca nipis. Rin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Okey, ayat seterusnya. Sanulqi, sanulqi. 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 Lam ini wajib baca nipis. Jangan baca sanulqi. Biasanya bila
nun ni bagi depan, lam ini kita akan, lam sukun ini biasa kebiasaannya. Ini kebiasaan, kesalahan yang biasa berlaku. Sanul lam nun tu bagi depan, maka biasanya orang akan dia selesa dengan baris depan nu tu, maka dia tunggu dalam keadaan bibir masih muncung, sebutan nu bagi depan nun tu, kemudian dia sebut huruf lam, berpindah ke huruf lam dalam keadaan bibir masih muncung. Sanulqi. Tetapi itu adalah satu kesalahan. Kenapa? Sebab lam kita sebut al. Tu cara sebut lam. Al, ul, il. Bibir mesti dalam keadaan macam tu. Sebutlah macam mana pun, sebelum tu baris apa, atas ke, baris depan ke, baris bawah ke, bibir apabila berpindah saja ke huruf lam, bibir mesti kembali balik ke cara sebutan asal huruf lam. Al, ul, ul. Jangan sebut ul, il. Tu cara betul. Sanulqi, qi. Ingat, qaf bila baris bawah bunyi qi. Kalau kita sebut qi, sanulqi, sanulqai, qai. Dua-dua tu adalah satu kesalahan. Kenapa kesalahan? Sebab bila kita eja baris qa, qu, qi. Qa, qu, qi. Bunyi baris bawah macam mana? Semua huruf bila berbaris bawah, dia bunyi i. Hamzah baris bawah i, ba baris bawah b, t, c, j. Jadi bila sampai huruf qaf, qi, qa, qu, qi. Sanulqi, dua harakat mat tabi'i. Sanulqi fi qulu, fi, dua harakat mat tabi'i. Fi qulu, qa, qu, qulu, lu, dua harakat mat tabi'i. Qulu billadzina kafaru ru'ba. Perhatikan kafaru ni, tadi kita dah jumpa kafaru, kita dah bincang. Ra ni mesti ni tebal, fa ni mesti nipis. Kafaru ru'ba. Daripada kafaru, ra muncung satu harakat. Kafaru, bila nak berpindah kepada ra yang kedua, nak berpindah ke makhraj ra yang kedua ini, sebutan ra kedua, maka ra mesti, bibir mesti kembali balik ke asal makhraj ra. Kafarur. Bibir mesti kembali balik. Jangan sebut kafarur ru'ba. Jangan sebut kafarur. Tak. Kafarur ru. Muncul balik. Alladzina kafarur ru'ba. Ru baca tebal. Ru' ain tengah halqum. Bunyi ru'ba bima. Alif ni baca 4 harakat mak munfasil. Bima asyraku. Shin. Bila kita sebut shin yang sukun, apa sifat dia yang paling jelas? At-tafashi. Tafashi ni apa dia? Hamburan angin yang keluar. Hamburan angin, maknanya angin yang kuat, yang banyak keluar, yang memenuhi kawasan depan mulut ni. Bima asyraku, asyraku, ra baca tebal. Asyraku, dua harakat, ku dua harakat mat tabi'i. Billahi, la dua harakat mat tabi'i. Billahi ma lam, ma dua harakat. Lam yunazzil, mim sakinah bertemu ya, izhar syafawi. Maka dengung lam, mim kat sini, lam yunazzil. Zai ini bertasydid, yunazzil. Tu tengok bunyi dia. Dia bunyi panjang zai itu. Sebab apa dia? Sifat zai ini sifat dia rakhawah. Apa rakhawah? Rakhawah ni ketika kita sebut huruf itu, maka kita akan dapati suara berlalu, mengalir, laju. Yunaz. Tu bunyi zai. Yunazzil. Bunyi dia tak putus. Yunazzil bihi sultana. Bihi, hi dua harakat. Maksilah qasirah. Bihi sultana. Sini satu lagi. Ambil perhatian. Sin bagi depan. Tadi kita sebut tadi sanulqi. Nun tu bagi depan. Ni sin bagi depan. Kemudian selepas ini adalah huruf lam, sukun. Kemudian qaf tadi, sanulqi, qaf itu baris bawah. Dan qaf itu sifatnya isti'la. Sekarang, huruf ta ni isti'la. Keadaan sama berlaku. Dan biasanya kesalahan sama juga akan berulang.
bila berjumpa dengan keadaan macam ni. Jadi su ni wajib baca dengan bunyi sin yang nipis sebutannya. Jangan baca su tu sad. Su. S. Tengok kita eja sa, sin. Sa, su, si, sa, su, si. Bukan sa, su, bukan. Sa, su, si. Jadi, su. Kemudian, pergi kepada lam kembali balik. Bila dah muncung sin, su. Kemudian bila berpindah ke makhraj lam, maka lam mesti kembali balik bibir. Sul. Ta barulah sebut ta balik. Ta baca tebal 2 harakat. Sulta tanpa muncung. Sultana. Kalau waqaf dia jadi man iwad, baca 2 harakat. Cuba kita tengok. Mana ayat ni? Bermula daripada sanulqi. Okey. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Hati-hati, jangan baca sultana, jangan baca lam ketika bibir masih muncung. Kembali balik. Sultana, 2 harakat. Kemudian jadi ayat ni seelok-eloknya mesti baca 1 nafas. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Baca 1 nafas. Ejaz bagi baca 1 nafas ayat ni. Terus wa hum, hamzah ini sukun, putuskan suara. Bila hamzah tu sukun, kita setting dah minda kita, fikiran kita, hamzah sukun saja mesti putuskan suara, tak ada baki suara. Wa ma, jangan ada baki suara. Wa hum, wa 2 harakat. Wa humun nar, nun musyaddadah, panjangkan dengung. Alif ni wajib baca nipis. Nar. Ra tu bila kita waqaf pada ra tu wajib baca tebal. Sebab apa dia? Sebab nun ini baris atas. Maka ra baca tebal. Tengok cara baca. Nar. Jangan baca macam ni. Nar. Jangan baca macam tu. Kalau baca macam tu, maka kita waqaf pada ra yang bertasydid. Jadikan ra ni bertasydid, itu salah. Nar. Wa humun nar. Okey, satu kesalahan. Orang baca wa ma'wa. Jangan baca macam ni. Wa ma'wa. Ramai orang baca wa ma'wa. Dibariskan hamzah itu kepada baris depan. Kenapa? Sebab waw selepas ini dia kena muncung. Jadi dia baca, dia tidak jaga tempoh. Okey. Kenapa? Apakah penyebab yang menyebabkan hamzah tadi dibariskan dengan baris depan? Sebabnya adalah kerana seorang itu tidak menjaga tempoh sebutan sifat hamzah tadi. Hamzah tadi bila sukun, dia ada tempoh dia. Tempoh dia adalah tempoh yang pendek. Huruf syiddah, tempoh dia pendek. Wa ma, kan pendek. Wa ma, putus dah suara. Wa ma. Jadi bila dia pendekkan lagi, maka dia akan bariskan hamzah tadi. Wa ma'u wa. Wa ma, dah pendek dah. Dipendekkan lagi duration dia ataupun tempoh sebutan hamzah sukun tadi, maka hamzah sukun tadi dibariskan dengan baris hadapan tanpa dia sedar. Itu satu kesalahan. Wa humun nar. Ra baca tebal. Wa bi, sekali lagi kita jumpa dengan hamzah sukun kat sini. Wa bi, putus nafas. Wa bi samathwa, mathwa, sa ini sukun, keluarkan lidah. Mathwa. Bunyi sa ini bunyi lemah. Sebutan sa bunyi ringan, bunyi lemah. Mathwa. Jangan sebut mas. Jangan muncung. Ada orang sebut sa ini dia muncung macam tu. Jadi dia tempelkan lidah dia. Dia tempel lidah dia. Jadi bibir dia pun ke depan. Orang putih sebut dia berjuih bibir dia. Maswa, mas.
Dia buat macam tu. Wa mathwa. Macam tu bibir dia. Mathwal zalimin. Mathwal. Bila kita sebut wa satu harakat, nak berpindah ke makhraj dha, maka dha saja, sampai ke makhraj dha saja, suara tak putus. Mathwal dha. Mathwal. Mathwal. Suara berjalan. Jangan putus. Mathwal. Bukan. Mathwal. Dha baca tebal dua harakat. Zalimin. Wa bi'sa mathwal zalimin. Sadaqallahul azim.